Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya baru saja membaca satu WhatsApp dari kawan yang mana beliau baru saja menonton video dalam channel saya berkenaan dengan Khairi Jamaluddin. Beliau bertanya kepada saya, menurut kamu Khairi Jamaluddin patut sertai parti mana untuk dia survival politik? Pastinya yang pertama dia tak boleh masuk ialah Barisan Nasional UMNO. Jadi Barisan Nasional UMNO dah tolak, MIC, MCA tolak. Jadi sudah 3 parti yang dia tak akan masuk punya lah. Kemudian baru-baru ini ada juga ura-ura di mana PAS juga tidak menolak kalau Khairi Jamaluddin mau masuk dalam Perikatan Nasional. Tapi Khairi Jamaluddin nampaknya memberikan pembayang bahawa dia tidak berminat untuk masuk dalam Perikatan Nasional. Kalau dia nak masuk bersatu, saya fikir tak sesuai untuk Khairi Jamaluddin, kerana pada hemat saya beliau tak serasi dengan Azmin Ali. Jadi sekarang ini satu-satunya peluang ataupun satu-satunya pilihan terbaik untuk Azmin Ali pada hemat saya ialah masuk ke dalam PKR. Kenapa? Dalam PKR ada ramai ahli-ahli ataupun menteri ataupun YB MP dalam PKR yang fikiran mereka seperti Khairi Jamaluddin, terbuka, bersifat sangat bijak dari segi pemikiran. Mungkin dari segi politik tindakan daripada Khairi Jamaluddin kurang bijak, tetapi fikirannya itu bijak. Jadi dalam PKR ada contohnya seperti walaupun sudah kalah anak kepada Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, fikirannya baik, sangat hebat. Kemudian ada Rafizi pastinya. Dan ramai lagi dalam PKR yang fikirannya seperti Khairi Jamaluddin. Ataupun kalau Khairi Jamaluddin nak masuk DAP, saya fikir okey juga, cuma saja kerana terlalu ramai menganggap DAP ini macam-macam lah anggapan. Walaupun dalam DAP ada juga sebenarnya ahli parlimen DAP yang Melayu, tapi banyaklah anggapan yang bukan kepada DAP. Jadi mungkin DAP bukan pilihan untuk Khairi Jamaluddin. Tetapi sekarang ini saya fikir parti yang mungkin terbaik untuk Khairi Jamaluddin masuk, bertanding dan seterusnya untuk menghidupkan semula karier politiknya, untuk dapat bertanding semula di mana-mana pilihan raya. Saya fikir yang terbaik bagi dia, yang paling sesuai, bukan terbaik tetapi paling sesuai untuk Khairi Jamaluddin ialah PKR. Saya fikir dia ada chemistry yang baik dengan Rafiz Ramli, ada chemistry yang baik dengan MP daripada PKR yang lain. Walaupun saya bukan ahli PKR, jauh sekali saya paci kepada Anwar Ibrahim. Jauh sekali Anwar Ibrahim tu paci saya, tak ada kena-mengena. Tapi secara logik akalnya, walaupun saya bukannya saya mentakzub kepada PKR atau Anwar Ibrahim, tidak, tapi secara logik akalnya, bila dibuat analisis data, keserasian, cara berfikir, visi, misi dan banyak lagi yang dipertimbangkan, saya fikir PKR yang terbaik untuk Khairi Jamaluddin. Kalau dia masuk PKR, tahniah diucapkan kepada PKR, juga tahniah diucapkan kepada Khairi Jamaluddin. Saya fikir Khairi Jamaluddin
masih lagi boleh memberikan to give something to the nation. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan juga saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat Islam. Dan selamat Hari Raya. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon tekanlah butang subscribe. Okey. Khairy Jamaluddin, seorang figura yang sudah tak ada parti sekarang. Beliau jadi independen sekarang. Dia jadi DJ pula. Kali ini dia muncul lagi dengan kejutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya setuju dengan apa yang Khairy Jamaluddin katakan ini. Khairy Jamaluddin berkata Anwar akan hilang sokongan daripada rakyat jika gagal mempertahankan kehakiman. Saya setuju. Tapi saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempertahankan kehakiman ini kerana beliau memang seorang yang amat tegas dari segi kehakiman. Buktinya sekarang ini, pendedahan demi pendedahan, penahanan, penyiasatan daripada SPRM tidak pilih bulu. Tidak ada yang nama dia terpilih. Siapa saja yang salah pasti akan didakwa di mahkamah. Anwar Ibrahim akan hilang sokongan rakyat jika gagal pertahanan kehakiman. Itu kata Khairy Jamaluddin. Bekas Menteri Kesihatan Malaysia Khairy Jamaluddin meramalkan bahawa sokongan rakyat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terjejas jika Perdana Menteri itu gagal mempertahankan badan kehakiman negara. Ia susulan tindakan UMNO serta penyokong bekas Perdana Menteri banduan sekarang ini, banduan Najib Razak, banduan Datuk Seri Najib Razak yang didakwa oleh Khairy Jamaluddin terus memberikan tekanan kepada kerajaan Anwar. Termasuk yang terbaru ini berkait dengan isu pengampunan diraja untuk membebaskan Datuk Seri Najib Razak. Beliau berkata, kedudukan kerajaan Anwar mungkin tidak terjejas dengan tekanan terhadap isu pengampunan ini. Bagaimanapun, Anwar boleh kehilangan sokongannya ketika pilihan raya negeri yang berlangsung kelak, khususnya di Negeri Sembilan dan Selangor. Sokongan Anwar mungkin merosot jika beliau tidak dapat mempertahankan badan kehakiman daripada tekanan penyokong Najib dan juga UMNO. Arus di bawah ini akan menjejaskan sokongannya dalam PRN, katanya. Kehilangan Selangor atau Negeri Sembilan akan memberikan kesan yang amat besar bagi Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional PN sudah mengenal pasti kedua-dua negeri ini sebagai medan pertempuran utama mereka. Katanya, jika mereka berjaya menawan kedua-dua negeri ini dan mengekalkan momentum untuk beberapa tahun, mereka berada dalam kedudukan yang baik untuk meraih kemenangan lebih besar menjelang pilihan raya umum akan datang. Katanya dalam penulisannya yang disiarkan portal berita South China Morning Post semalam. Khairy berkata di atas kertas kedudukan politik dua negeri ini dilihat masih selamat dan dilihat masih lagi memihak kepada Anwar Ibrahim. Bersandarkan kepada rujukan kepada data keputusan pilihan raya umum PRU pada November yang lalu. Analisis secara pantas keputusan PRU dan disepadankan ke kerusi DUN menunjukkan perjuangan sukar untuk Perikatan Nasional di kedua-dua negeri ini. Pengiraan kasar berdasarkan keputusan PRU itu menunjukkan PN akan merebut 2 kerusi DUN di Negeri Sembilan dengan selebihnya dikuasai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di Selangor pula, PN akan lebih baik dengan 12 kerusi DUN, tetapi ini masih kurang daripada 41 kerusi DUN Pakatan Harapan. Lanskap politik Malaysia sudah berubah dengan ketara sejak November. Namun peluang PN boleh ditingkatkan jika mereka memastikan calon-calon terkenal dan popular untuk bertanding dalam PRN nanti, katanya. Khairy dalam siaran podcast sebelum ini menyatakan selain tidak melayan pengampunan diraja terhadap Najib seperti yang dituntut UMNO,
Anwar juga boleh menyingkirkan kerjasama politik UMNO BN. Memandangkan Perdana Menteri sudah memperoleh sokongan majoriti, termasuk dari parti politik di Sarawak dan Sabah. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang bermesyuarat 7 April lalu memohon Ihsan yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempertimbangkan pengampunan penuh pada Najib. Secara jujurnya, saya fikir Agong belum patut untuk mengampunkan Najib Razak. Sepatutnya Najib juga patut melalui seperti mana banduan-banduan yang lain nikmati. Beberapa tahun dulu barulah keluar. Apa saja keputusan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, saya menjunjung titah. Saya menjunjung titah dan saya tetap menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan Raja-Raja Melayu. Daniel Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.